Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para hadirin sekalian. Selamat datang ke sesi Tazkirah Siri ke-85 FKAB. Majlis menzahirkan ucapan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua pada pagi yang mulia dan barakah ini. Terima kasih di atas kerjasama semua dan kita mengharapkan semoga majlis ini berlangsung dengan sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Dr. Dr. Mahmud bin Ismail, mantan Profesor Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Sistem, yang berusaha Prof. IR Dr. Ahmad Ashrif bin Abu Bakar, Pengerusi Majlis Kejuruteraan Elektronik dan Sistem, yang dihormati dekan, para timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan, para profesor, para pensyarah, para pegawai pengurusan dan profesional, staf pelaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku pemudacara sesi tazkirah pagi ini. Saya Muhammad Firdaus bin Hafizuddin, penolong jurutera di Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Sistem FKAB. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita ditemukan pagi ini secara atas talian bagi mengikuti sesi tazkirah ke-85. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita buka majlis dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih para hadirin semua. Hari ini kita berpeluang lagi untuk menambah ilmu melalui tazkirah yang bertajuk Untuk Apa Kita Bekerja. Penganjur sesi tazkirah hari ini adalah Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Sistem dan juga fakulti. Semoga usaha kita diberkati Allah, insya-Allah. Sebelum saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, saya mempersilakan Prof. IR Dr. Ashrif bin Abu Bakar untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Musi Majlis Cik Muhammad Firdaus bin Hafizuddin, yang dihormati Bahasa Pengurusan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, yang diraikan tazkirah jemputan Prof. Dr. Mahmud Ismail, mantan Profesor di JKIS UKM, para pensyarah, pegawai-pegawai dan kekitangan FKAB dan seluruh pendengar pada hari inilah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang kita dapat hingga kini, iaitu nikmat iman dan Islam, kesihatan, nikmat berada dalam kondusif di FKAB ini untuk beramal, dan juga nikmat dikurniakan kecemerlangan. Alhamdulillah, kita FKAB ini antara yang cemerlang UKM insya-Allah. Biasanya hari Jumaat, khatib akan selalu berpesan dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak akan jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Az-Zariyat 56. Ibadah ni, maksudnya pengabdian ni, kita kena abdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikut dia punya guideline, peraturan. Lakukan suruhan dan tinggalkan segala larangan, seperti mana tak kalau dalam Al-Quran dalam sunnah ada dia punya skop syariahnya. Dan spesifik ibadah tu adalah ibadah khusus, umum. Khusus ni sembahyang, puasa, zakat. Itu yang memang dah spesifik. Yang umum ni macam kita sekarang ni lah, bekerja, buat yang terbaik dan sebagainya. Dan juga dalam surah Al-Mulk, bermula dengan kekuasaannya. Surah Al-Mulk pula, Allah mula dengan kekuasaannya, dia punya power dia, dengan menyebut kekuasaannya supaya itu menekankan landing. Maksudnya kat sini, apa hujung kita ni dalam ayat pertama dan kedua, iaitu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat pertama tadi maksudnya maha berkat. Tabarakalladzi, berkat iaitu yang Allah yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa di atas setiap sesuatu. Dan keduanya, dialah yang telah mentakdirkan adanya hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk apa? Untuk diuji kita dan menzahirkan keadaan kamu. Apa kita punya result, outcome yang kita buat. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi kena dengan tajuk yang pada hari ini, bekerja untuk apa. So untuk kita lah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk Allah lihat nanti bila mana kita mati nanti, apakah amalan kita ni, cukup tak cukup, kena audit. Kena audit. InsyaAllah itu saja haluan ringkas saya pada pagi ini. Sebelum kita berikan sesi tazkirah oleh penceramah Ciputan yang tidak asing lagi lah, Hotai Jackie ni, terkenal di UKM, negara dan juga antarabangsa ni. InsyaAllah moga-moga kita akan dapat manfaat serta pengalaman yang akan disampaikan oleh beliau. Saya serahkan kembali majlis kepada saudara pengurusi majlis, insyaAllah. Sila, Firdaus. Terima kasih Prof. IR Dr. Ahmad Ashri bin Abu Bakar di atas kata-kata haluan sebentar tadi. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penceramah kita pada pagi ini dipenuhi dengan pengalaman dalam pekerjaan di UKM ini. Dr. Mahmud bin Ismail merupakan mantan profesor di Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkhidmat di UKM pada tahun 1985 dan bersara dari UKM pada tahun 2019. Beliau memperolehi Bachelor of Science ijazah dalam bidang elektrik dan elektronik dari universiti di United Kingdom. Seterusnya menyambung pengajian dan memperolehi Master of Science ijazah dalam kejuruteraan komunikasi dan elektronik digital dari University of Manchester di Manchester United Kingdom dan memperolehi PhD dari Universiti di United Kingdom. Dr. Mahmud bin Ismail pernah menjawat sebagai Ketua Jabatan di JKIS. Beliau juga merupakan salah seorang jurutera di dalam pasukan pertama microsatellite Tiongsat Malaysia di Surrey Satellite Technology di United Kingdom. Dr. Mahmud Ismail juga pernah menjadi profesor pelawat di universiti di Jerman. Beliau juga merupakan senior member of Institute of Electronic Engineer Amerika Syarikat dan pernah dilantik sebagai pengurusi IEEE bahagian Malaysia. Sungguh hebat pengalaman perkhidmatan Dr. Mahmud bin Ismail. Tanpa membuang masa lagi, majlis mempersilakan Dr. Mahmud bin Ismail untuk menyampaikan tazkirah pagi ini yang bertajuk Untuk Apa Kita Bekerja. Dipersilakan Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Waalaikumsalam. Dengar Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukuran kepada Allah kerana dapat berjumpa pada hari ini. Saya tak ingat sama ada sesi tazkirah ni dimulakan tahun bila. Saya tak ingat bila dimulakan, kalau ikut hari ini siri yang ke-85. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penganjur, Dekan Fakulti dan ahli-ahli yang terlibat dalam siri ini. Jadi insyaAllah apa yang saya akan sampaikan di sini adalah bila saya teringat kepada sepotong ayat Quran yang bila Purabaya konteks saya ingat perkataan ayat Quran fasayarul, nanti saya akan tunjukkan ayat Quran, maknanya apa sebenarnya tujuan kita bekerja dan sebagainya. Jadi insyaAllah untuk hari ini saya akan sampaikan beberapa noktah di sini, poin penting untuk kita, especially sedikit tentang mukadimah, tentang alam kehidupan kita dan kenapa, apa dia pekerjaan yang kita nak jalankan, kenapa kita perlu bekerja
apakah adab-adab dan etika semasa bekerja, sampai bila kita nak bekerja sini. Dan insya-Allah kita akhiri dengan penutup doa untuk sama-sama untuk kita bekerja sini. Sebelum saya lebih jauh, mungkin kalau kita nak relatekan makna tazkirah di sini adalah tazkirah adalah sebenarnya memberi peringatan ataupun kita mengajak orang untuk berzikir kepada Allah. Term-term yang lain yang biasa digunakan dalam tazkirah ini mungkin kita ada tausiah dan juga taujihat yang memberi sedikit pengertian yang berbeza. Cumanya dalam taujihat lebih kepada kita memberi arahan dan panduan kepada orang yang kita nak sampaikan. Dan juga tausiah juga adalah memberi nasihat, lebih kepada kita memberi nasihat, kita lebih memberi saranan kepada pendengar-pendengar yang kita nak sampaikan. Firman Allah dalam saya tak nampak slide lagi. Kenapa perlu kita kepada peringatan? Allah berfirman dalam surah Taha ayat 20 ayat ketiga, illa tazkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Peringatan ini diberikan sebab kita tahu bahawa orang yang mendengar peringatan ini akan insya-Allah sentiasa takut kepada Allah. Begitu juga dalam surah Al-Waqiah ayat 73, nahnu ja'alna tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Jadi pengembara juga diberikan peringatan tentang maknanya peringatan sentiasa diberikan, tak kira di mana kita berada, sama ada kita bersunyi, kita berada di padang pasir dan sebagainya. Allah mengingatkan kita untuk kita sentiasa diingatkan dengan kebesaran Allah. Inna hazi tazkirah faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi banyak peringatan yang boleh kita berikan, sama ada peringatan kita tentang kebesaran Allah, peringatan kita kepada pencipta Allah, dan peringatan kita kepada makhluk-makhluk cipta Allah. Jadi kita boleh ambilkah itu sebagai untuk memberi peringatan. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebut juga ada dua lagi ayat surah Al-Muzammil, inna hazihi tazkirah faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki nescaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya. Dalam surah Az-Zariyat yang tadi telah dibaca tadi, sebahagian daripada surah Az-Zariyat ayat 56, ini ayat 55, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi peringatan ini perlu kita berikan kepada diri kita sendiri supaya kita dapat beramal dengan ikhlas. Kita buat satu-satu tujuan, kita bekerja, kita mesti lakukan kerja dengan terbaik dan sebagainya supaya insya-Allah kita sama-sama ikhlas kepada Allah. Dan untuk orang lain, peringatan juga boleh kita berikan kepada lain ini adalah merupakan peringatan kepada diri orang lain supaya ini merupakan salah satu daripada seruan dakwah lah yang patut kita sampaikan kepada siapa-siapa pun. Sebab tak kira lah kepada keluarga kita, pada rakan kita, kita sentiasa memberi peringatan supaya mereka ni insya-Allah boleh kembali kepada Islam. Di samping diri kita, kita juga boleh menyampaikan peringatan kepada orang lain. Yang kedua yang saya nak sentuhkan tentang sebelum saya pergi kepada kenapa kita bekerja dan sebagainya, kita perlu lihat kepada kitaran alam kehidupan yang kita ada pada hari ini. Kalau kita lihat, kita bermula daripada alam roh, kita pergi kepada alam rahim, kita pergi alam dunia, dan kita ada juga masuk kepada alam barzakh dan kita akan menuju kepada akhirat alam mahsyar. Dan kita akan decide, kita akan ditentukan oleh Allah sama ada kita ke syurga atau neraka. Ini adalah merupakan jalan-jalan yang kita lalui. Jadi bila kita nak bekerja, kita kena fikir tentang ke mana kita akhirnya, dari mana kita, ke mana kita, dari mana, apa yang kita nak buat datang dunia ni. Jadi ini adalah kitaran-kitaran yang kita boleh tengok di sini, di mana Allah berfirman di sini dalam surah Al-A'raf, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashdahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Hinggalah akhir ayat sini. Alastu bi rabbikum qalu bala.
bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi ini kita telah membuat pengakuan di alam roh lagi tentang kita ni adalah milik Tuhan, kita menjadi saksi tentang kebesaran Allah dan sebagainya. Dalam surah Al-Imran, kita pasti selalu membaca ayat ini, mungkin kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surah Jumaat pun pada hari ini yang kita baca pun ada juga diceritakan tentang kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan masa mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah saja disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kita ada dunia, kita ada juga akhirat. Kita telah membuat perjanjian di alam ruh lagi untuk kita sama-sama menjadi saksi di atas amal yang kita lakukan. Jadi insya-Allah ini adalah merupakan kehidupan yang kita akan lalui. Mungkin kehidupan orang yang bukan Muslim dan sebagainya, mungkin dia melalui kehidupan yang serupa, tapi mungkin mereka memilih jalan yang lain yang menyebabkan mereka mungkin akan ke neraka. Jadi sebagai seorang Islam, kita mesti yakin dengan apa yang telah disampaikan, telah diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya di sini. Kalau kita balik pada slide yang saya tunjuk tadi, sebenarnya Allah telah menetapkan kepada kita 4 perkara. Pertamanya Allah menetapkan kepada kita rezeki, Allah menetapkan ajal kita, Allah menetapkan amal kita, apa yang amal yang kita kena dan apakah kesudahan kita. Sama ada kita ni bahagia ataupun derita. Ini yang seperti mana yang disebut oleh hadis daripada Abdullah bin Mas'ud disebut sini. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaan di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian menjadi seketul daging, murah dan sebagainya. Kemudian menjadi segumpal daging. Dan kemudian sampailah kita dilahirkan. Dan Allah tetapkan apabila Allah memberi kita nyawa, jadi Allah telah tetapkan kepada kita. Jadi kita tidak boleh lari daripada takdir atau apa yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita di sini. Jadi kita, walau bagaimanapun kita perlu berusaha supaya kita menjadi manusia yang terbaik di sini. Tadi setelah disebutkan ayat di sini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dr. Ashraf telah sebut di sini, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka ini mengabdikan diri kepadaku. Jadi tugas kita manusia adalah untuk kita mengabdikan, menyembah Allah dalam setiap masa, tak kira di kita di mana juga dan sebagainya. Dan janji kita ini adalah untuk menjadi manusia yang terbaik. Oleh sebab itulah antara tugas manusia di atas muka bumi adalah untuk menjadi khalifah. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi, untuk kita mentadbirkan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya hinggalah akhir ayat di sini. So ini adalah tugas kita. Kita dijadikan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada dia, dan kita hidup di atas dunia untuk memakmurkan dunia. Dan salah satu perkara yang penting dalam untuk memakmurkan dunia adalah kita perlu bekerja. Itu bekerja. Jadi pekerjaan adalah satu perkara yang penting yang perlu kita sama-sama lalui. Jadi di antara tugas manusia di atas muka bumi ini adalah kita bukan memikirkan hanya diri kita sahaja, tapi kita perlu juga memikirkan tentang tanggungjawab kita kepada masyarakat kita, orang di sekeliling kita dan sebagainya. Oleh sebab itulah kita dituntut untuk sama-sama untuk membantu kawan kita dan sebagainya. Oleh sebab itulah Allah menyebut dalam surah Al-Maidah di sini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi dalam pekerjaan kita akan tengok sekarang bekerja nanti akan datang, ada Allah mengingatkan juga tentang inilah, maknanya kita dalam suasana kita bekerja ada perkara-perkara yang perlu kita patuhi. Dan juga kita tidak boleh membantu dalam membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wala tafsidu fil ard ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Surah Al-A'raf ayat 56.
Jadi tugas kita untuk tolong menolong, tugas kita untuk mencegah kemungkaran dan melakukan kebaikan. Kenapa penting kita hidup bermasyarakat ni? Banyaklah tentang kenapa kita perlu penting kita hidup bermasyarakat. Sebenarnya yang Allah hadis di sini, anak kita, kalau sebenarnya setiap manusia, sebenarnya anak yang dilahirkan adalah mengikut fitrah. Jadi kullu maulidin yuladu ala fitrah. Semua bayi-bayi yang dilahirkan, anak-anak kita, yang kalau cucu-cucu kita, semua ni lahir ikut. Yang mencorakkan kita adalah keadaan. Yang mencorakkan kita adalah ibu bapa, bukan orang lain. Persekitaran dan juga ni. Dan untuk menjadikan kita ni sama ada orang Yahudi ke, atau Nasrani ke, atau Majusi. Jadi oleh sebab itulah penting untuk kita mewujudkan masyarakat yang baik, persekitaran kerja yang baik, supaya kita boleh mencapai, supaya pekerjaan kita mendapat keredaan Allah itu sendiri. Dan satu lagi perkara yang penting adalah kita ni supaya, sebab apabila berlaku maksiat dalam kehidupan kita, dalam persekitaran kita, dalam masyarakat kita, maka kita tidak terlepas daripada berbagai bencana yang datang. Kalau sekarang ni di akhir-akhir zaman ni, banyak bencana yang telah turun kepada kita lah. Banjir dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan asbab daripada perbuatan manusia itu sendiri. Jadi manusia yang paling baik di kalangan kita adalah manusia yang mana yang kalau kita baca daripada hadis Tirmizi ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang yang sedang duduk lalu begini betul. Maukah kalian aku beritahu orang yang paling baik? Siapa sebenarnya yang paling baik di kalangan? Dan siapa juga yang di kalangan orang yang paling buruk di antara kalian? Abu Hurairah berkata, para sahabat diam. Baginda mengatakan demikian sampai 3 kali. Kemudian salah seorang berkata, ya wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami orang yang paling baik di antara kami daripada orang yang paling buruk. Baginda bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman daripada kejahatannya. Dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman daripada kejahatannya. Maknanya orang yang baik ni adalah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dengan kebaikan yang kita ni, sebenarnya orang lain insya-Allah akan mendapat manfaat daripada kita. Kalau kita dalam kehidupan bekerja, contohnya kalau kita tidak memberi apa-apa, orang sebut sekarang ni plus point lah. Jadi kita ni macam tak gunalah. Jadi itu adalah merupakan perkara yang, oleh sebab itulah kita perlu menjadikan manusia yang baik, insya-Allah mempunyai akhlak yang baik. Dan di antara perkara yang penting adalah Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran itu, akhlak Al-Quran itu adalah Al-Quran. Diri Rasulullah SAW itu ada merupakan contoh teladan yang baik bagi diri kita. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW kita sebut ni sebagai orang yang mempunyai suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik, iaitu orang yang mengharapkan, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Al-Azab di sini. Jadi kita sebagai Muslim kita perlu ikut ataupun kita perlu tak nampak semua. Kita perlu mengambil Rasulullah SAW sebagai idola kita. Kita bukan mengambil idola yang lain. So dalam ayat ini Allah menyebut tentang uswah hasanah. Allah tidak disebut di sini tentang qudwah hasanah. Sebab uswah hasanah ni adalah merupakan perkara yang lebih besar sebenarnya. Dan kita lihat dari segenap segi. Jadi kita mengambil Rasulullah sebagai uswah kerana Rasulullah lah yang menguruskan semua aspek, sama ada pengurusan najis, cara makan, ibadah, hubungan dengan keluarga, macam mana nak bersahabat, bermasyarakat, bernegara, hubungan antara bangsa, malah peringkat global semua. Semua ni
mempunyai telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW macam mana kita nak melaksanakan kehidupan di atas muka bumi ini. Sedangkan kalau kita lihat qudwah hasanah, sebenarnya kedua saja adalah perkara yang baik sebenarnya, tapi yang kita tengok kebanyakan qudwah ini adalah ada dalam sudut kehidupan yang tertentu sahaja, tidak menyeluruh seperti mana Rasulullah SAW yang menjadi ikutan tauladan kita. Contohnya kalau Bill Gates, contohnya kita ambil aspek-aspek yang baik sahaja, contohnya kesungguhan dia, kreativiti dia, inovasi dia dan sebagainya. Jadi aspek-aspek lain mungkin Bill Gates dan sebagainya tidak memberi contoh tauladan yang baik sebenarnya. Jadi sebagai Muslim, sebagai seorang Islam, kita perlu mengikuti contoh tauladan daripada Rasulullah SAW, ataupun kita sebut sebagai ittiba' Rasul. Kita mengikut apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Jadi sebagai seorang Muslim, sebenarnya kita banyak tanggungjawab sebenarnya, sama ada kepada Tuhan kita, Allah, kepada diri kita, kepada ibu bapa kita, kepada isteri kita, kepada kaum kerabat kita, kepada jiran kita, kepada saudara dan sahabat-sahabat kita, kepada masyarakat kita dan sebagainya. Jadi semua ni merangkumi. Sebagai seorang Muslim yang baik, maknanya kita kena ambil perhatian, ambil cara tentang perkara-perkara ini. Maknanya kita, kalau kita hebat di kalangan masyarakat, tapi mungkin kita tidak hebat bersama Allah, kita tidak hebat bersama diri kita, kita tidak hebat kepada keluarga kita, ibu bapa dan sebagainya, jadi kita juga gagal. Jadi kalau kita nak mengambil Islam sebagai satu cara hidup, maknanya kita kena ambil semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi ini penting untuk peringatan kepada diri saya dan juga kepada kawan-kawan sekalian tentang kita ambil seluruh aspek kehidupan yang perlu kita ada di sini. Sekarang kita masuk pada topik yang diminta kepada saya, bekerja. Kalau ikut istilah kamu dewan di sini, kerja ni macam-macam lah. Kalau kita nak rumuskan, bekerja ni ada sebut mungkin kita berkhidmat, kita bertugas, kita berusaha, kita bergiat dan lain-lain lagi lah. Dalam setengah keadaan mungkin kadang-kadang kita juga sebut sebagai kerjaya ataupun profession. Jadi boleh bacalah slide saya tu, mungkin tengok. Contohnya di istilah ni melakukan atau menjalankan sesuatu atau berbagai-bagai kegiatan. Ataupun kita mengusahakan sesuatu atau melibatkan diri dalam kegiatan tertentu untuk mencari nafkah. Ataupun kita pergi menghadirkan diri ke tempat kerja. Macam inilah. Semua yang lain mungkin duduk di pejabat, tapi saya duduk di rumah. Jadi perlu bekerja, maknanya kita pergi ke satu tempat, satu premis, kita menjalankan tugas kita. Kalau tugas kita sebagai pensyarah, ada tugas kita yang perlu jalankan. Kalau tugas kita sebagai pegawai, ada tugas kita yang perlu laksanakan. Kita pergi, kita ada tempoh masa, sebagai contoh, masa bekerja pukul berapa, kalau sekarang ni mungkin 8 jam sehari. Masuk semua hari ataupun tak. Jadi ini adalah merupakan yang kita maksudkan dengan bekerja. Kalau nak tengok lebih detail lagi, bekerja ni banyak term-term yang biasa digunakan. Contohnya walaupun dalam istilah bahasa Melayu mungkin lebih kurang sama saja, dan istilah-istilah yang ada mungkin dipetik daripada juga perkataan bahasa Inggeris di sini. Contohnya work. Apa makna work kat sini? Saya ada buat antara perkataan-perkataan sinonim yang mungkin kita kena tengok dengan detail sini. Kalau disebut sini work ni adalah effort. Tugas kita, dan tugas ni biasanya berbayar. Sama ada berbayar ataupun tak lah. Oleh sebab itulah ada orang buat kerja sambilan, ada orang yang buat kerja NGO yang tidak berbayar, dan untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita nak laksanakan. Kalau kita ingin mengutip derma untuk pusat-pusat kebajikan, jadi ini adalah tugas kita sebagai contoh. Kemudian kita ada perkataan job di sini. Kalau disebut sini adalah work done in return for payment or some sort. Pekerjaan job, ataupun kita sebut pekerjaan ataupun kerja juga, sebenarnya ada upah lah, ada upah, ada gaji di sini. Career, apa dia career? Disebut sini, a pathway that usually involve
upward progression in status. Maknanya career ni adalah kita naik pangkat lah satu tahap ke satu tahap ke satu tahap sampailah mungkin kita kalau di universiti, kalau pensyarah mungkin WK lah. Target kita mungkin WK dan JUSA dan kemudian mungkin lepas pada JUSA ada lagi tugas-tugas lain yang maknanya progression mana yang kita nak capai. Kita ada juga occupation dia sebut, tak kira apa-apa ni kita sebut sebagai pekerjaan. Tugas kita sama ada full time, part time, online dan sebagainya adalah merupakan occupation yang kita ada. Dan kita ada juga profession. Profession ni biasanya lebih kepada sesuatu yang agak detail, specific field. Contohnya jurutera kita nak ada, mungkin kita ada staff medical dan sebagainya, doktor dan sebagainya lah. Ini adalah lebih kepada profession. Kita ada profession perguruan, kita ada juga profession apa-apa lagi yang dan ini adalah perlu kepada kapal yang lebih kompleks ini, perlu kepada latihan yang berpanjangan pada peringkat-peringkat tertentu lah. Contohnya kalau nak kerja sebagai penolong jurutera, kita punya fungsi tadi, perlu kepada sijil dan sebagainya lah. Perlu kepada tahap kemahiran yang tertentu. Dan term yang lain juga yang selalu digunakan tentang bekerja ni adalah tentang disebut sebagai vocation di sini. Disebut sini vocation is a broader term than profession. Vocation include a wider sense of purpose and contribution to the world, whereas profession contribute a job or career with specific skill. Maknanya vocation ni lebih kepada sumbangan yang bermakna lah kalau kita sebut sekarang ni, sumbangan mana mungkin kepada manusia dan sebagainya lah yang boleh memberikan. Maknanya dia profession tapi dia ada tugas-tugas tertentu untuk lebih kepada untuk memakmurkan dunia lah, menjadi memanusiakan manusia lah. Kita nak menjadikan semua manusia ni bermanfaat daripada kerja-kerja yang kita ada, sama ada kita menggunakan kemahiran, kita menggunakan profession kita dan perlu kepada skill kemahiran yang tertentu. So ini sepintas lalu. Jadi kenapa kita bekerja? Banyak sebab kenapa bekerja lah. Saya ingat saya mula bekerja tahun 1985 tadi disebut. Ya, jadi apabila saya bekerja sebenarnya ada saya bekerja di dua tempat saja sepanjang setakat ini. Saya bekerja pertamanya di Lembaga Elektrik Negara. Sekarang dah tak ada Lembaga Elektrik, TNB, selama hampir 3 tahun. Sekarang ni nama ILSAS di Serdan juga, sebagai ketua instruktur mengajar. Kemudian saya tukar fikiran untuk masuk universiti pula lepas pada tu. Jadi orang bekerja ini sebagai sumber pendapatan yang dapat membagi status sosioekonomi dan meningkatkan kehidupan kualiti hidup. Kita bekerja sebab kita nak dapatkan pendapatan lah untuk menjara dan sebagainya lah. Dan juga dia mungkin secara langsung untuk kita ni diberikan status dalam masyarakat lah. Ada orang mungkin tertarik dengan gelaran profesor sebagai contoh. Ada orang mungkin tertarik dengan pakar. Ada orang mungkin tertarik sebagai doktor pakar ataupun konsultan dan sebagainya lah. Jadi pandangan masyarakat, ada orang mungkin suka kepada politik. Dia nak jadi menteri dan sebagainya. Ataupun mungkin nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Walaupun setengah orang hanya sekadar bekerja makan gaji, ianya salah satu lambang kejayaan. Ada orang menganggapkan bahawa kerja ni adalah merupakan lambang kejayaan peribadi. Kita tidak menganggur tapi kita ada, maknanya aku mampu untuk membuat inilah. Maknanya kita rasa bangga sebab ini adalah satu kejayaan kita lah, sama ada kita kerja full time, part time ke, ada status kita di kalangan masyarakat. Ada juga yang kerja ni ada disebabkan untuk kita merasa sejahtera dengan fizikal kita dan psikologikal kita. Jadi ini dari perspektif psikologis lah mungkin kenapa kita bekerja, sebab kita lebih sejahtera. Kita tak mikir benda lain dan kita juga sama ada dari segi fizikal kita, psikologi kita dan sebagainya. Ada juga yang bekerja mungkin untuk memenuhi tuntutan agama ataupun moral di sini. Maknanya nak banding orang yang menganggur dengan yang bekerja,
lebih tinggi lah, moral, sama ada di dalam agama kita ataupun dari segi moral, persepsi masyarakat dan sebagainya. Ada juga orang nak bekerja ni sebab nak dekat dengan rangkaian sosial dalam rangkaian sekarang ni kan. Ramai orang nak jadi pengaruh, influencer. Tak tahulah apa mustahaknya dan sebagainya. Ada orang yang memang kalau nak follower dia, Facebook dan sebagainya, juta lah kalau kita tindakan. Jadi ada juga sebab-sebab di sini. Ada orang juga bekerja ni adalah untuk menambah hubungan persahabatan. Ada orang nak cari kawan, dia nak kerja tempat ini sebab dia suka kawan-kawan dia di situ. Ada orang suka bekerja sini sebab persekitaran kerja yang baik dan sebagainya. Ada orang juga ingin bekerja kerana untuk meningkatkan produktiviti, menolong syarikat untuk membantu kemajuan syarikat, meninggikan produktiviti syarikat dan sebagainya. Okey, apabila saya berbincang dengan Prof. Bahia, saya hanya teringat pada ayat Quran inilah. Dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah berfirman di sini, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu itu adalah merupakan bekerjalah, kita kerja, beramal lah, bekerjalah. Ini yang penting di sini, yang saya tajuk ni adalah berkisar dari wa qul i'malu lah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita perlu bekerja, kita perlu beramal, tetapi perlu kita ambil perhatian bahawa Allah melihat segala amal pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita tidak ikhlas dan sebagainya, kalau kerja kita dilingkungi dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka kerja kita mungkin bukanlah satu amal yang baik. Dan apa yang kita kerjakan ialah merupakan dipertanggungjawabkan. Seluruh amal yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Bukan setakat gaji yang kita terima, tapi apa-apa yang kita buat. Contohnya kalau kita ponteng bekerja, kalau kita mungkin tidak, kita lah maknanya kita kena fikirkan, kalau kita diminta untuk kerja 8 jam, kita adjust lah masa untuk supaya cukup 8 jam sehari dan sebagainya lah. Ataupun kalau kita perlu pada 40 jam seminggu, jadi kita kena pastikan masa yang diperuntukkan itu kita penuhi. Kalau tidak, maknanya kita takut rezeki yang kita ada, yang kita ambil tu mungkin tidak halal. Itu yang kita takutlah. Maknanya kalau kita cuai, kalau kita tak cakna tentang bekerja ni, maknanya mungkinlah kita takut rezeki yang Allah berikan kepada kita menyebabkan anak-anak kita ni mungkin tidak berkat. Jadi inilah yang kita takut, yang perlu kita hadapi ini. Banyaklah kenapa kita bekerja sini. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya Allah melarang kita ni mempunyai sifat malas dan membuang masa. Allah melihat setiap amal hamba-Nya. Kerana oleh sebab itulah amal kita ni mesti ikhlas. Kita bekerja ni bukan kerana kita nak riak. Kita bekerja ni bukan kita nak mengharapkan pujian manusia. Dan kita bila bekerja, kita mestilah mempunyai motivasi untuk kerja dengan bersungguh-sungguh. Ataupun nanti disebut sebagai itqan. Itqan, bersungguh-sungguh. Jadi kita hanya melihat pada proses pekerjaan. Hasilnya kita tak tahu. Allah saja yang lihat di sini hasil kita. Kita hanya bekerja bersungguh-sungguh saja. Tapi yang penting hasilnya kita tak tahu sama ada apa yang kita nak hasilkan mungkin betul ke, mungkin gagal dan sebagainya. Allah tak tanya itu. Allah tanya kita bekerja dengan ikhlas kita bekerja. Contohnya kalau kita nak buat apa-apa aktiviti dakwah dan sebagainya, Allah melihat kepada amal kita saja. Allah tidak tanya apa hasil yang kita dapat dalam kehidupan kita. Sebab Allah tahu segala perbuatan manusia, sama ada tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kenapa bekerja? Allah juga mengingatkan kita pentingnya kita bekerja ni. Oleh sebab itu dalam surah Al-Jumu'ah, dan selalu kita dengar fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maknanya kita kena carilah kurnia Allah di sini. Selepas Jumaat pun kita kena cari. Maknanya
kerja, kita berhenti sekejap, kemudian lepas tu terus melaksanakan tugas-tugas kita. Kita melaksanakan urusan dunia. Kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dan jangan lupa untuk kita wazakarallaha katsira, iaitu kita sentiasa ingat Allah sebanyak-banyaknya dalam semasa kita bekerja dan kita berusaha. Dalam ayat lain juga Allah mengingatkan kita tentang Allah suruh kita cari jalan. Wabtaghi fima atakallahu hudarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan hidup dunia sini. Jadi kita nak cari ni sebab kita ada sebahagian nikmat yang ada dunia ni yang boleh kita bawa bekalannya di akhirat kelak. Maknanya kita bekerja untuk menanggung keluarga kita. Ini adalah untuk memberi sesuatu nasib kepada keluarga kita. Ini adalah perkara-perkara yang baik sebenarnya. Dan insya-Allah Allah akan memberi ganjaran kita di akhirat kelak. Jadi kita cari nikmat dunia, tapi kita tunggu kebahagiaan di akhirat kelak dengan kerja yang kita laksanakan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda di sini, maksudnya barang siapa yang mencari rezeki halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya yang berseri seperti bulan di malam purnama. Jadi kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal dalam kehidupan kita. Sebab dengan rezeki itu kita dapat membantu keluarga kita, membantu tetangga kita, membantu jiran kita dan keluarga kita dan sebagainya lah, ayah, mak, ibu kita dan sebagainya. Jadi ini juga adalah penting untuk kita lakukan. Ada lagi yang lain di sini, Allah sebut di sini, sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja. Dan ada juga yang selalu, perkataan yang selalu kita dengar di sini, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau akan mati, akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhirat seakan engkau akan mati besok. Walaupun hadis ini, perkataan ini, kata-kata ini mungkin ada juga dipetikankan, ini yang selalu kita sebutlah, kita bekerja ni selama-lamanya, seolah kita tak mati. Tapi kita juga kena fikir juga tentang akhirat lah. Jadi kita kena timbal balik antara dunia dan juga di akhirat. So sebab kita rasa kita hidup selama-lamanya, tapi kita rasa macam tak mati kan. Sedangkan kita kalau bekerja, kita bekerja supaya kita tahu juga kita mungkin kita akan mati. Tetapi masalahnya kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi ini penting. Kalau saya dalam grup WhatsApp pesara UKM, selalulah dapat mesej. Mungkin kadang-kadang ada setiap minggu ada yang meninggal dan sebagainya lah. Walaupun kita nampak yang meninggalnya adalah orang yang lama-lama. Mungkin dia punya ID metrik dia K mungkin 00 bawah pada 100 ataupun bawah pada 1000. Tapi lately ramai juga yang KP yang nombor pekerja yang mungkin yang muda-muda. Jadi ini yang kita takut, kita tak tahu bila kematian kita. Jadi kita kena berhati-hatilah, jaga kesihatan dan sebagainya. Pekerjaan ni banyak kalau kita tengok di sini Rasul-Rasul pun juga bekerja di sini. Contohnya Nabi Adam bekerja sebagai petani, Nuh sebagai tukang kayu, Nabi Idris sebagai tukang jahit, Ibrahim dan Nabi Nuh sebagai peladan, Nabi Soleh sebagai peniaga, Nabi Daud sebagai tukang besi, Musa, Syuaib dan Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan pengembala, penternak dan sebagainya lah. Jadi dalam hadis sebelum tu disebutnya tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya. Jadi siapa yang bekerja dengan hasil tangannya, jadi oleh sebab itulah di antara pekerjaan yang terbaik juga adalah merupakan berniaga. Tak kira lah berniaga kecil-kecilan ke, berniaga online ke, tapi perlu kita jaga etika bekerja. Sebab kalau tidak kita mungkin terjerumus
dalam perkara-perkara yang tidak baik lah. Sebagai contoh, kalau kita bekerja di syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan sebagai contoh. Jadi kalau perkhidmatan kita tidak capai kepada tahap yang kita janjikan, maka kita tanggunglah risikonya nanti di akhirat kelak. Telcos dan sebagainya, banyak benda-benda macam ni lah. Jadi kalau kita nak buat perjanjian dengan pelanggan, jadi kita kena fikirkan jugalah. Paling mudah mungkin kita lihat telcos lah, subscriber telefon sebagai contoh. Contohnya bil kita sama saja, tapi kadang-kadang talian rosak dan sebagainya, kita tak boleh akses network dan sebagainya, tapi bil sama. Sedangkan sepatutnya pelanggan sepatutnya dapat perkara-perkara yang dapat rebate dan sebagainya, tapi ini tidak berlaku di Malaysia sebagai contoh. Jadi begitu jugalah kalau kita berniaga online, barang tak sampai macam mana, siapa nak tanggung dan sebagainya. Jadi kita kena hisap diri kita dalam perkara-perkara inilah. Sebagai majikan mungkin kita kena tengok semua ni dengan lebih teliti nanti. Kalau tidak, kita makan harta-harta yang haram, dan bila sumbang kepada anak isteri kita, maka ini menyebabkan generasi yang akan datang ni mungkin terpalit dengan perkara yang dosa di sana, dan di mana rezeki yang tidak halal. So, saya masuk pada tentang beberapa adab dan etika bekerja. Banyak sebenarnya adab dan etika bekerja ni boleh kita lihat di sini. Contohnya di sini disebut bekerja dengan azam untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi semua pekerjaan kita ni, kita anggaplah kita ni sebagai ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita tak letak dalam kepala kita ni kerja sebagai ibadah, maka kita akan rasa sukarlah untuk melaksanakan apa-apa tugas di sini. Kita juga kena bekerja dengan ikhlas dan juga amanah dalam pekerjaan kita. Tadi saya dah sebut tentang amanah kita dari segi penjagaan masa dan sebagainya. Kita juga perlu bekerja dengan tekun dan cekap. Setiap tahun kita ada KPI yang perlu kita capai, perlu kita masukkan dalam SKT. Tak tahu sekarang nama SKT lagi ke. Yang kita perlu capai, target point mungkin 90 ataupun 85% ke atas. Jadi kita kena buktikan pencapaian kita dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah kita kena mesti bekerja tekun, cekap dan sebagainya sini. Dan pekerjaan juga sebenarnya kita perlu bekerja dengan semangat gotong royong lah, teamwork lah, ini penting dan berpadu fikiran. Jadi ada kerja yang boleh kita buat seorang-seorang, ada kerja yang kita tidak boleh buat sendiri, ada kerja yang mesti kena buat secara jama'i ataupun minta pertolongan daripada orang lain. Jadi tujuan bekerja adalah untuk supaya manusia ni mendapat kebaikan daripada pekerjaan kita lah. Kalau kita memberi servis perkhidmatan, maknanya kita nak orang lain mendapat khidmat yang terbaik lah. Kalau kita bekerja di UKM, kita nak, kalau kita kerja di makmal, kita nak makmal kita terbaik makmal kita. Kalau kita nak pengajaran kita sebagai pensyarah, maknanya kita nak supaya orang yang kita didik itu faham apa yang kita nak sampaikan, dan kita juga perlu motivasikan student kita untuk sama-sama berjaya dalam kehidupan mereka, dan kita kena tanamkan dalam mereka ni tentang sikap-sikap inilah. Saya semasa di UKM selalu marah kadang-kadang ada student yang tidak ikut peraturan sebagai contoh. Yang paling mudah depan kantin lah sebagai contoh, kantin lama, selalu masuk no entry. Saya kadang-kadang saya berhenti, saya tanya dia, kenapa buat macam ni? So saya tak faham kenapa benda-benda ni boleh berlaku lah, ataupun parking bukan di tempat yang sebenarnya dan sebagainya. Jadi banyak perkara-perkara macam ni yang kita kadang-kadang perlu juga sergah lah pelajar-pelajar supaya kita dapat didik mereka dengan terbaik lah. Jadi ini penting supaya kalau kita tidak memberi contoh tauladan yang baik, maknanya orang lain boleh buat apa sajalah. Jadi so ini adalah perkara-perkara yang mungkin sebagai tugas kita sebagai pendidik di universiti, kita kena tunjukkan amalan yang terbaik lah, memberi contoh kepada orang-orang yang di bawah kita.
Banyak lagi sebenarnya kalau nak tengok tentang apa perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Tadi ada juga yang kita kena kerja dengan ikhlas kerana Allah, kita kerja bersungguh-sungguh, kita juga bekerja tidak melanggar prinsip syariah. Pastikan kita bersopan santun, berpakaian dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim, kita kena ada etika yang baik, akhlak yang baik. Ini adalah penting yang kita ada. Kita tak nak dalam satu jabatan ni ada orang yang basically mahu pendapat dia saja yang betul, orang lain semua salah. Jadi sepatutnya tidak begitu. Jadi oleh sebab itulah kita kena bekerja dengan dalam teamwork, dalam kerja berpasukan. Ini adalah penting di sini. Kita kena kerja dengan jujur dan amanah. Kita kena menghindari subhat, sebab kita tak nak rezeki kita ni mengandungi unsur-unsur yang subhat. Contohnya kita poting kerja, kita minum lama di kantin dan sebagainya lah. Kalau kita lebih masa untuk kerja tak apa, jangan kurang. Itu yang penting. Jangan cuai dan sebagainya lah. Dalam pekerjaan juga kita mesti menjaga batas pergaulan, ukhuwah kita di kalangan ahli kita. Tak kira lah siapa. Sama ada orang di atas, orang di bawah, semua kita kena jaga. Kita tak boleh bekerja duduk seorang-seorang saja kan. Oleh sebab itulah ambillah peluang untuk kadang-kadang duduk di kantin, bagi pensyarah yang mungkin mampu, bolehlah tolong-tolong bayar kepada orang yang di bawah tu, ajak makan dan sebagainya lah. Jadi tak hilang rezeki kita, insya-Allah. Kita juga perlu bertawakal kepada Allah dalam rezeki kita. Dan jangan jadikan kerja ni menyebabkan kita rasa malas untuk beribadah, sebab kita terlampau sibuk, tak sempat dan sebagainya lah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mungkin berlaku lah dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang sembahyang asar mungkin nak habis waktu lah sebagai contoh, ataupun sampai jadi bolehlah kita hisap diri kita lah. Kadang-kadang benda ni juga berlaku pada saya dan juga berlaku kepada rakan-rakan yang lain lah. Kadang-kadang kalau pergi surau tu nak habis zuhur dah baru sembahyang zuhur, sebagai contoh nak masak asar dan sebagainya. Jadi ini adalah penting untuk kita sama-sama menjaga diri kita supaya insya-Allah sama-sama kita bertadabbur, berfikir tentang kehidupan kita semasa kita bekerja. Okey, sampai bila kita nak bekerja ni sebenarnya? Kalau kita lihat kitaran hidup kita ni sebenarnya ini dalam skala umur 70 tahun lah. Kita sekarang ni kita belajar, sekarang ni kita berkejaya, sekarang ni mungkin ramai daripada kita ni dah mempunyai pengalaman kerjaya yang hebat di sini. Jadi kalau kita tidak mengamalkan gaya hidup sihat, maka selepas pada ni mungkin kita akan sampai ke tahap ni lah. Kita terpaksa pergi ke klinik, hospital. Kalau yang berjaya, dia berjaya lah kejayaan, pengalaman ilmu. Kemudian bila dah pencet, kita mungkin kejayaan kita lebih kepada melancong dan kita nak beribadat sampailah kita mencapai nikmat kehidupan. Tapi sebaliknya kalau kita akhirat kalau kita tak jaga kesihatan kita di sini, mungkin kita akan akhirnya hidup kita ni akan sengsara kehidupan kita. Sebab kita terpaksa pergi ke klinik, kita sentiasa mengunjungi hospital, prestasi kita pun orang dah tak pandang kita, buat kerja pun slow dan sebagainya kan. Jadi oleh sebab itulah kita kena menjaga inilah penyakit-penyakit yang banyak berlaku sekarang ni, tak kira orang muda ataupun orang tua, stroke, kanser, diabetes dan sebagainya lah. Jadi saya ingin mengingatkanlah diri saya terutamanya. Saya buat bypass selepas umur saya 6 bulan selepas pencen. So harap yang lain mungkin mampulah untuk bertahan. Oleh sebab itulah lakukan amal gaya hidup yang sihat lah. Ini adalah penting ke sini. Carilah masa untuk kita bersenam dan sebagainya lah. Tapi ada juga kemungkinan terlebih menjaga sihat pun juga boleh menyebabkan kegagalan juga dalam kesihatan kita. Wallahualam. Jadi kita penting untuk jaga kesihatan kita. Sampai bila kita nak bekerja ni?
Ada orang kata nak kerja ni sampai semua cukup. Tak tahulah apa yang cukup. Cukup harta ke, cukup ilmu ke, cukup apa ke. Jadi sebenarnya manusia ni tak pernah cukup sebenarnya dalam kehidupan kita. Ada kita fikir sebelum sampai ajal, tapi kita tak tahu bila ajal kita sebenarnya. So kita tak tahu umur kita berapa umur kita. Kalau kita dah tahu tak apalah. Ada orang yang mungkin hidup 70 tahun, 80 tahun. PM kita 75, 76 tahun. Ada lagi yang PM kita yang lepas mungkin 96 tahun. Umur dia panjang kan. Jadi tak semua orang sama ajal kita. Oleh sebab itulah kita kena, ada orang bila teringat akhirat dia nak berhenti kerja. Bila lupa je dia boleh kerja lagi dan sebagainya kan. Ada orang yang merasakan bila tak seimbang kehidupan dia, contohnya dia mungkin tak berapa sihat dan sebagainya, kita decide untuk berhentilah. Ada orang mungkin berhenti kerja sebab mungkin tidak ada peluang untuk naik pangkat, tidak ada peluang untuk tunjukkan bakat dan sebagainya lah. Maknanya orang kata mati grade lah, nak naik atas pun orang tak suka dan sebagainya. Ataupun mungkin tidak dihargai oleh majikan. Sekarang ni ramai cikgu-cikgu yang berhenti awal lah, sebab dia dah hujung gaji sebagai contoh, buat kerja buat apa lagi. So ramai yang berhenti. Ada orang yang mungkin dah tak ada semangat nak kerja lah, bosan dengan kerja, routine work, benda-benda yang sama saja. KPI, benda-benda yang sama. Contohnya kalau orang yang bekerja di makmal sebagai contoh, mungkin lama-lama bosan lah. Tengok mungkin lab work yang buat mungkin dah sama je, 10 tahun tak tukar-tukar dan sebagainya. Jadi benda-benda itu mungkin boleh menyebabkan bosan. Mengajar subjek yang sama 20 tahun sebagai contoh, cuma student yang lain sebagai contoh, mungkin menyebabkan kita bosan. Ada orang yang mungkin sebab tidak suka persekitaran dan rakan sekerja. Ada orang mungkin problem lah, yang sebab persekitaran kerja, rakan sekerja tak baik dan sebagainya lah. Ataupun hilang motivasi, ataupun beban kerja semakin berat dan sebagainya seperti yang saya sebut tadi. Jadi ini adalah antara perkara yang mungkin bila orang nak berhenti awal, nak bekerja awal, hantar surat untuk bersara awal, inilah kemungkinan antara sebab-sebab lagi lah yang mungkin kita kena lihat dengan teliti. Seperti mana sabda Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam mempunyai sebuah lembah emas, nescaya dia ingin memiliki 2 lembah. Dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat di sini. Maknanya kalau kita bagi ke anak Adam ni, kalau kita bagi segunung emas pun dia nak satu emas, segunung yang lain lagi. Kalau ada apa semua dia nak bolot semuanya. Jadi kita tak nak macam ni lah. Jadi kita kena fikir, maknanya selepas dapat satu kesenangan, kita nak kesenangan yang lain. Kalau dapat satu pangkat, kita kejar lagi dengan sebagainya. Bukan tak bagus, tapi itulah kita kena ingat bahawa kita juga akan matilah. Oleh sebab itulah kita kena sentiasa muhasabah diri, sentiasa bertaubat kepada Allah. Maknanya bila Allah memberikan rezeki kepada kita, jadi kita minta ampun kepada Allah supaya rezeki-rezeki ini tidak menyebabkan kita lalai untuk beriman, untuk mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah benda yang mungkin kita perlu ingatkan. Banyak lagi tentang sampai bila ni, kalau kita lihat sini, seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, walau hanya menyamai nilai, dunia ni tak ada apa, dia hanya nilainya sama seperti sebelah sayap nyamuk saja, sikit saja. Kalau nak timbang sayap nyamuk berapa gram tak tahu, tak sampai pun 1 gram dan sebagainya kan. Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, walau hanya menyamai nilai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. So, ini adalah hadis yang mungkin kita perlu renungi bersama di sini. Ataupun tadi saya dah baca ni tentang sekiranya anak Adam ni, ada hadis tadi yang jadi kita perlu melakukan taubat kepada Allah. Jadi apa nak buat bagi yang belum bersara lagi, yang masih bekerja lagi, banyak perkara yang mungkin kita perlukan lah. Macam saya sebagai contoh, saya dah bersara April ni 4 tahun saya bersara, sekejap saja waktunya. Tak sedar dah hampir 4 tahun. Walaupun banyak tugas-tugas yang belum selesai, sebagai contoh
ramai student-student yang perlu disantuni, perlu diselia, tapi kadang-kadang kita bila fikir tentang kesihatan sebagai contoh, kita pun tak jadi untuk meneruskan pekerjaan dan sebagainya. Dia kata sini ada orang kata selepas pesara ni seronok lah, tak payah fikir. Kan ni dah tak payah fikir banyak-banyak lah. Boleh lama kat masjid atau surau, ataupun nak buat apa sekarang ni selepas pesara sini kan. Mungkin semua pekerja-pekerja lagi akan bersara juga nanti. Cumanya batch-batch yang berlainan lah. Saya mungkin masuk di UKM di Fakulti Kejuruteraan ni mungkin batch yang kedua, sebab batch yang pertama masuk tahun 1984. Saya masuk 1985. Jadi staff pada masa itu tak ramai lagi yang ada PhD dan sebagainya. Jadi tengah-tengah tu dah hampir 35 tahun bertugas di UKM. Pesara. Yang lain-lain lagi yang bekerja muda mungkin cecah 40 tahun bekerja di UKM. Jadi ramai juga yang kata, buat apa, marilah kita buka pondok tahfiz sebagai contoh. Nanti ramai orang nak derma dan sebagainya kan. Jadi ini pun adalah pikiran-pikiran yang ada lah. Ada orang mungkin dia kata lepas besar ni boleh full time buat kerja-kerja kebaikan tentang agama dan sebagainya, ke buka tahfiz dan sebagainya. Tapi kita kena berhati-hati lah, sebab kalau kita kutip derma daripada orang ramai, jadi kita kena ada integriti, kita kena maknanya kita kena ada some skill, kemahiran untuk mentadbir dan sebagainya sini. Ada orang fikir mungkin nak masuk politik, sebab dia kata politik ni jadi kaya, gaji ribu-ribu lah. Kalau kita tengok senarai yang selalu orang viralkan dan sebagainya. Jadi, tapi politik ataupun memegang kepimpinan dalam masyarakat, menjadi menteri dan sebagainya, ada tugas-tugas yang perlu kita laksanakan. Bukan untuk fikir untuk jadi kaya saja. Jadi, kita perlu ada tunaikan tanggungjawab itu. Ada orang mungkin tak mampu untuk tunaikan tanggungjawab semua itu. Ada orang mungkin nak jadikan, nak gerakkan NGO sebagai contoh, melalui kepakaran yang dia ada lah. Sebagai contoh, kalau kita di elektronik sebagai contoh, mungkin dia nak jadi penasihat untuk projek-projek yang boleh membuat sebagai contoh perkhidmatan tenaga sebagai contoh. Macam mana kita nak bantu secara sukarela sebagai contoh. Maknanya kita nak jadi sukarelawan lah. Orang kata kita kena kerja lagi, hutang belum lansai lagi. Jadi pastikan sebelum kita bersara, hutang-hutang kita kalau boleh kita lansaikan lah. Sebab selepas bersara ni mungkin kehidupan kita dah lain. Kalau dulu gaji penuh, sekarang ni mungkin gaji separuh ataupun 60% daripada gaji pokok lah. Jadi itu kita kena fikirkan. Adakah mungkin tak sempat nak fikir nak buat apa selepas bersara ni, sebab masuk keluar hospital saja. Jadi oleh sebab itulah kita kena jaga kesihatan kita. Ada orang mungkin ambil peluang untuk ziarah, tolong kawan-kawan yang mungkin kesempatan dan sebagainya. Jadi ini adalah kerja-kerja kebajikan yang mungkin kita boleh lakukan. Ada orang mungkin rasa tak belajar lagi Quran dengan detail dan sebagainya. Jadi ada orang mungkin nak belajar bahasa Arab, nak belajar Quran, nak berbetulkan tajwid dan sebagainya. Cumanya ada juga yang mungkin terfikir-fikir lepas bersara ni mungkin nak pergi melancong dan sebagainya lah. Ada orang mungkin nak tengok khazanah Islam dan sebagainya lah. Jadi macam-macam yang boleh kita fikirkan. Jadi terpulang kepada diri masing-masing lah. Apa yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan dia ni nak berhenti. Jadi kita lah yang nilaikan diri kita. Saya tak boleh nak menilaikan. Apa yang saya boleh nilaikan, apa yang saya berpengalaman. Semua perkara-perkara ni sebenarnya boleh kita buat masa kita bekerja sebenarnya. Boleh kita buat masa bekerja. Jadi kalau dulu kita ada 10 task masa bekerja, mungkin bila kita dah bersara, mungkin kita ada ambil 5 task saja yang mungkin yang menuju kepada akhirat. Itu yang mungkin kita boleh sama-sama fikirkan. Saya tutupkan dengan beberapa tentang kisah 3 orang yang disebut di sini. Kisah Mujahid, kisah ulama dan dermawan yang masuk neraka. Rasulullah SAW mengisahkan 3 orang Muslim di hadapan mahkamah Allah SWT. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad dan Bahaki ini meriwayatkan
ada seorang mujahid, seorang alim, seorang dermawan. Bukan syurga yang diperolehi tetapi neraka yang diperolehi ini. Orang pertama ni adalah seorang yang mati syahid. Tapi di akhirat kelak Allah bertanya, apakah yang telah kamu lakukan dengan berbagai nikmat ini? Mujahid itu menjawab, saya telah berperang kerana-Mu sehingga saya mati syahid. Tapi Allah Ta'ala menyangkalnya, kamu telah berdusta. Kamu berperang agar namamu disebut manusia sebagai seorang pemberani. Jadi ini bahaya. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke jahanam. Orang kedua pula, seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Seperti mana orang pertama juga, Allah bertanya kepada hal yang sama. Apa yang telah engkau perbuat berbagai nikmat itu? Sang ulama menjawab, saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kerana engkau. Ujarnya, Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim. Dan kau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qari. Sang alim ulama pun menyusul si mujahid masuk neraka. Yang ketiga, orang yang ketiga pun dipanggil. Kali ini ia merupakan seorang yang sangat dermawan. Sang dermawan dianggap Allah harta yang limpah. Allah pun menanyakan tanggungjawab atas nikmat itu. Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku? Sang dermawan menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan Allah yang engkau cintai. Melainkan pasti aku melakukan semata-mata kerana engkau, jawabnya. Dia pun tak jauh beza dengan dua yang sebelumnya. Kamu berdusta, firman Allah. Kamu melakukan kerana ingin disebut sebagai dermawan. Dan begitulah dikatakan oleh tentang dirimu. Jadi itulah perakhiran kepada tiga orang ini, yang mana supaya kita ambil iktibarlah. Walaupun sekarang ni kita mungkin hebat dalam lapangan kita mungkin ilmu yang tinggi, kita mengajarkan, kita bersedekah banyak dan sebagainya. Jadi kita takut nanti di akhirat kelak Allah menafikan semua apa-apa yang kita telah laksanakan di dunia ini. Jadi oleh sebab itulah tadi telah disebutkan juga tentang surah Al-Mulk di sini. Dr. Ashraf telah sebut. Saya ingin bacakan sebab ini tentang ayat surah Al-Mulk ayat 24. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Allah telah memberikan kepada kita tiga alat untuk kita guna sebaik-baiknya. Kita ada Allah memberikan pendengaran kepada kita, Allah memberikan penglihatan kepada kita, Allah juga memberikan hati kepada kita. Jadi kita gunakanlah semua ketiga kekuatan yang Allah berikan. Dan kita gunakan apa yang Allah bagi ini untuk mencari jalan, untuk mengingati Allah, marifat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kita perlu bersyukur dengan apa yang nikmat telah Allah berikan kepada kita ini. Kalau kita tidak bersyukur, maknanya di akhirat kelak, maknanya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sebagai bentuk, ini adalah beberapa doa yang mungkin kita perlu tengok di sini. Doa supaya kita diberikan keikhlasan dalam kita beramal. Boleh bacalah doa ini nanti. Doa masa kita nak memulakan kerja dan masa setelah kita bekerja. Jadi wallahu alam, itu saja. Ini adalah sedikit gambar-gambar yang boleh lihat di Facebook saya tentang apa yang saya boleh ambil sedikit lah tentang pelibatan saya lah masa bekerja dulu. Kemudian ada juga NGO yang saya sertai. Contohnya ini gambar untuk boleh tengok semualah ke Sabah. Jadi masa pencen ni kita boleh teruskan kerja-kerja yang dulu. Contohnya dalam NGO, macam saya terlibat dalam IEEE, masih terlibat dalam IEEE. Saya juga terlibat dalam wadah-wadah yang lain seperti Ikram sebagai contoh. Jadi saya menjalankan kerja-kerja untuk santuni akar umbi. Saya boleh buat program dalam masyarakat.
kita juga boleh bergiat dalam ceramah yang lepas rasanya kita ada panggilan kepada SCF, Hidayah Center Foundation. Jadi ini adalah kunjungan saya ke satu daerah di pendalaman Sabah, dan of course setiap hari kita kena pastikan kita menambah ilmu yang kita ada. Saya sekarang ni banyak kursus online yang boleh kita ikuti, sama ada kalau kita tengah drive kita boleh juga dengar apa-apalah tazkirah sebegini dalam sebelum kita sampai ke tempat kerja. Jadi wallahualam itu saja yang saya nak sampaikan. Apa yang baik semuanya daripada Allah dan apa saya kekurangan adalah datang daripada saya. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mahamud bin Ismail di atas sesi perkongsian yang cukup menarik dan manfaat ini. Boleh dikatakan isu pekerjaan yang saya dapat simpulkan, kita dapat etika, adab dan etika bekerja, sampai bila kita mahu bekerja, apa yang kita nak buat selepas bersara. Saya berkenan dengan sabda Rasulullah, bekerjalah untuk di duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besoknya. Okey, jadi untuk itu saya membuka untuk sesi soal jawab. Para hadirin boleh bertanya terus soalan dengan membuka mic atau boleh type di ruangan chat. Mereka nak bertanya soalan. Setakat ni tak ada soalan lagi dekat chat. Semua bagi ucapan pada Prof sihat. Okey. Alhamdulillah saya sihat sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kita tak tahu bila kita akan mati lah. Itu je. Okey, kalau tak ada soalan, saya meneruskan. Para hadirin sekalian, jika tiada soalan, maka selesai sudah sesi tazkirah pagi ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam tazkirah yang disampaikan tadi. Para hadirin sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan, saya mempersilakan semua mengaktifkan kamera video masing-masing untuk sesi bergambar. Saya mohon bantuan urus setia teknikal ICT FKAB untuk sesi bergambar ini. 1, 2, 3, senyum. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada teknikal ICT FKAB. Dengan ini, bagi pihak penganjur, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mahamud bin Ismail atas kesudian menerima jemputan kami dan menyampaikan perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Terima kasih semua hadirin dan pengurusan fakulti. Terima kasih juga diucapkan kepada Prof. IR Dr. Ahmad Ashrif bin Abu Bakar, pengurusi JKIS dan Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Sistem, dan juga pihak fakulti atas pengajuran sesi tazkirah pagi ini. Mohon jutaan terima kasih di atas segala kekurangan dan kelemahan kami di pihak penganjur. Terima kasih sekali lagi dan salam hormat semua. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.